Ciri-ciri orang abrar di antaranya ialah yang ketiga, mereka memberikan makan atas apa yang disukainya. Mereka memberikan makan atas apa yang mereka sukainya kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim dan juga kepada orang-orang yang ditawan. Tuan, jadi antara ciri-ciri orang yang abrar, tuan-tuan, kita adalah dengan memberikan makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Nazir Masjid Tuan Nazir Masjid Al-Falah, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesihatan dan juga hidayahnya untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, bersama-sama pada pagi ini kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita sampai pada ayat yang ke-8 daripada surah Al-Insan. Surah Al-Insan juzuk yang ke-29, iaitu ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian, pada pertemuan yang lepas kita dah bincang bahawasanya Allah Subhanahu wa taala selepas menyatakan penciptaan manusia, selepas Allah nyatakan bahawa dialah yang menciptakan manusia, maka di kalangan manusia ada yang syukur, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan, ada yang kufur atas nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. Kemudian Allah jelaskan kepada kita juga akibat daripada orang yang syukur dan juga yang kufur. Akibat ataupun perkara yang akan berlaku kepada orang-orang yang syukur dan juga orang yang kufur kepada Allah SWT. Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan bahawasanya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir akan mereka beberapa rantai belenggu dan juga api neraka yang menyala-nyala. Dan kemudian Allah nyatakan juga orang-orang yang baik,
orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang benar, orang-orang yang sentiasa melakukan islah, ihsan, kebaikan di atas muka bumi Allah SWT, dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, maka mereka akan diberikan dengan minuman yang mana minuman yang mengalir dengan pancaran yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kurniakan mereka kenikmatan tersebut pada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah jelaskan ciri pertama orang-orang yang taat itu ialah mereka yang menyempurnakan nadar. Ciri pertama adalah orang yang menyempurnakan nadar dan mereka takut kepada hari akhirat. Ini dua ciri yang telah kita sebutkan sebelum ini. Yang pertama, orang-orang yang baik itu adalah mereka menyempurnakan nadar yang mereka nadarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan, dan kemudian mereka sentiasa takut kepada apa yang bakal berlaku nanti di hari akhirat. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga orang-orang abrar, orang-orang yang taat kepada Allah SWT dalam surah ini, Allah nyatakan wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri-ciri orang abrar di antaranya ialah yang ketiga, mereka memberikan makan atas apa yang disukainya. Mereka memberikan makan atas apa yang mereka sukainya kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim dan juga kepada orang-orang yang ditawan. Tuan-tuan, jadi antara ciri-ciri orang yang abrar, tuan-tuan, kita adalah dengan memberikan makan. Dengan memberikan makan. Dalam keadaan mereka berhajat kepada makanan tersebut dan mereka sangat suka kepada makanan tersebut, namun mereka mendahulukan orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang mana sangat perlukan kepada makanan tersebut kerana kefakirannya dan juga kerana kekurangannya, keterbatasannya untuk bergerak. Kan, macam sekarang ni tuan-tuan, kita tahu dah ramai mangsa banjir kan. Bila mangsa banjir ni, maka mereka terbatas pergerakan mereka. Apatah lagi banjir kali ini sehingga menyebabkan kenderaan mereka tenggelam. Jadi mereka terbatas untuk bergerak, tuan-tuan. Maka mereka berikan makan kepada orang-orang yang memerlukan, tuan-tuan. Jadi berikan makan, tuan-tuan, dalam keadaan mereka suka makanan tersebut, mereka memerlukan makanan tersebut, kan. Kemudian begitu juga, bukan hanya itu, bahkan mereka memberikan makanan yang mereka sukai, kan, bukan berikan makanan ala kadar, tuan-tuan. Kan baru-baru ni bila mangsa banjir, saya pergi ke pusat pemindahan sementara, kan. Kita kalau orang mangsa banjir ni tak memilih, tuan-tuan, tapi bagi makanan agak-agak patut-patutlah. Tuan-tuan, tengok sarapan, tuan-tuan, niat nak bagi tu bagus dah. Niat nak bersedekah tu bagus, tuan-tuan. Tapi nasi lemak dengan sambal je, tak ada apa, tuan-tuan. Nasi lemak dengan sambal kosong. Telur tak ada, timun tak ada, ikan bilis tak ada, tuan. Ini maknanya beri makanan ala kadar. Patutnya beri makan ala hubbihi. Mana yang kita suka tu, kalau kita suka makan nasi lemak yang lengkap, kita bagi nasi lemak yang lengkap. Kalau kita contohnya suka nasi lemak satu tempat tu, kita belikan kat situ nasi lemak tersebut, kan. Jadi sebagaimana kita ingat bahawasanya baginda Nabi SAW menekankan juga memberikan makan ni. Ketika baginda Nabi SAW sampai ke Madinah, maka baginda SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikan makan. Berikan makan ni, tuan-tuan, kita tengok, kalau saya tengok dekat bangsa-bangsa banjir ni, tuan-tuan, bila dah tengah hari tu pukul 12, dalam grup akan tanya, makanan dah sampai ke belum kat surau? Makanan dah sampai ke belum? Kenapa? Mereka memang nak makanan tu. Masa tu dapur tak ada dah, tuan-tuan. Bahan-bahan makan rosak semua, tuan-tuan. Jadi mereka memang memerlukan. Nak keluar pun tak boleh, kan? Sebab apa? Kenderaan dah rosak,
Tuan-tuan, kenderaan bukan main tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bertanya kepada masa banjir ni, khususnya yang baru-baru, kereta yang baru-baru rosak, sekali rosak tuan-tuan, kalau hantar pusat servis, ada yang minta 30,000, ada yang minta 40,000, ada yang minta 60,000 kan. Tuan. Ceritanya susahnya dalam keadaan demikian kan. Dalam mereka pening dengan rumah rosak, kemudian mereka risau juga dengan kenderaan tempat mereka atau kenderaan yang digunakan untuk mencari rezeki. Jadi tuan-tuan, kita berikan makan. Kita bukan maksudnya kita masak sebenarnya, tapi kita gunakan apa yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain. Dan bila ada satu hamba Allah SWT, saya jaga surau dekat desa Kemuning. Bila ada hamba Allah hantar makanan kan, hari ni ada orang hantar makanan, dia kata. Ada orang hantar makanan, lauk ikan tenggiri masak lemak. Oh, alhamdulillah, sedap ni. Dia macam tu tuan-tuan. Jadi orang yang dapat makan tu seronok. Makan dalam keadaan seronok, gembira. Jadi sambil mereka akan mendoakan orang-orang yang memberikan makan, tuan-tuan. Kalau dah makanan tak sedap, bukan tak sedap, makanan sampai ada satu ketika makanan tu tak boleh makan. Dah berbau ataupun dah tak tahu kenapa ayam dia mungkin dah, maka mereka menyumpah. Jadi kita nak, kalau kita berikan makan, adalah makanan yang kita sukai, dan orang yang makan pun dalam keadaan menikmati makanan tersebut. Ini ciri-ciri orang yang abrar. Jadi mereka memberikan makan atas apa yang mereka sukai. Kita tahu dah kisah-kisah para sahabat, para ulama, yang mana mereka tinggal hanya makanan untuk diri mereka dan keluarga mereka. Namun kerana mereka mendahulukan orang-orang yang memerlukan, maka mereka berikan juga. Dan akhirnya Allah memberikan ganjaran kepada mereka. Kenapa? Kerana mereka mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita lihat ketika berlaku sesuatu musibah, maka makanan ni sangat penting. Makanan sangat penting. Jadi kita berikan makan. Contohnya kita juga boleh kalau kita lihat ada rumah-rumah anak orang miskin ataupun rumah-rumah kebajikan kan, kita boleh bertanya kepada mereka, biasa tak kita biasa makan, anak-anak kita makan McDonald, biasa makan kita dengan Pizza Hut ataupun makan makanan yang sedap. Kita tanya kepada mereka, kat tempat ni biasa tak orang sponsor? Kan? Kalau kita biasa, kita berikan. Kita tengok bagaimana kegembiraan mereka dan juga keseronokan mereka. Tuan. Itu maknanya kita bagi makan apa yang kita sukai. Tuan. Bukan beri makanan sekadar ala kadar. Tuan. Walaupun nasi lemak RM1 tapi sedap, tak masalah. Tuan. Tapi kalau nasi lemak RM1 kata, alah, dia orang pun dia orang tengah susah makan je. Itu maknanya kita memberikan dengan ala kadar. Ini ciri-cirinya adalah kita bagi makan atas apa yang disukai. Pada orang miskin. Orang miskin ni adalah orang yang pendapatannya tidak mencukupi kepada keperluannya. Jadi keperluan dia melebihi daripada pendapatannya, tuan-tuan. Wa yatiman, dan juga mereka memberikan makan juga kepada anak yatim. Kalau kita lihat dalam kitab, adalah mamata waliduhu, orang yang mati ayahnya, kanak-kanak yang mati ayahnya qoblal bulugh, iaitu sebelum baligh. Tapi dalam negara kita, anak yatim ialah orang yang kematian bapa sebelum berumur 18 tahun. Tuan. Ataupun kita lanjutkan lagi sehingga habis belajar. Tuan. Sehingga mereka belajar diploma ke degree, tuan. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab, maka sehingga baligh, tuan. Tapi kita dalam konteks negara kita adalah sehingga berumur 18 tahun, tuan. Itu anak yatim, kematian bapa, tuan. Kematian ibu tak masuk kan. Sebab apa? Bapa masih lagi boleh mencari nafkah, tuan. Walaupun anak yatim, tapi yang di sini masukkan di sini yatim yang kematian bapanya, iaitu tempat sumber rezeki, tuan. Kalau kita mati dua-dua, yatim piatu kan. Yatim piatu. Jadi kita beri makan kepada anak-anak yatim kan.
Itu juga kita pergi ke tahfiz-tahfiz yang mana memerlukan, kita boleh belanja sekali-sekala kita belanja makan. Tuan-tuan, bila kita lihat kenapa dikatakan ala hubbihi, kenapa kegembiraan orang yang makan ni bila mereka makan sesuatu yang jarang mereka makan, maka itu adalah satu kegembiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka jarang makan sesuatu sesuatu yang sedap, tuan. Kemudian mereka makan dengan menikmati tersebut. Jadi mereka ketika mengucapkan alhamdulillah, maka kita telah menggembirakan orang lain. Yang mana kata baginda Nabi SAW, di antara amal yang terbaik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Di antara amal yang terbaik ialah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang beriman. Lepas tu kalau kita bagi makan tu, kemudian dia rasa seronok dan juga rasa puas hati dan juga rasa menikmati makan tersebut, maka kita telah memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka. Tuan-tuan, yang kita harapkan, tuan-tuan, adalah doa daripada mereka. Doa daripada mereka, bukan doa kata murah rezeki semata-mata, tapi doa keselamatan dunia dan akhirat. Dan mereka tak doa pun kita akan dapat dah. Mereka tak doa pun kita akan dapat. Wa asira, dan juga berikan makan kepada orang-orang yang ditawan dalam peperangan, kan. Dalam konteks ini juga kita berikan makan kepada, kenapa didahulukan didahulukan dengan tiga golongan ini, tuan-tuan? Kerana padanya ada kemuliaan dan juga rasa sifat dermawan dan juga sifat yang pemurah, tuan-tuan. Kemudian apa tujuan mereka beri makan? Allah jelaskan pula. Apa tujuan mereka bagi makan kepada orang miskin? Apa tujuan mereka bagi makan kepada anak yatim? Apa tujuan mereka bagi makan kepada orang yang ditawan? Bukan kerana ada kepentingan. Allah jelaskan, Allah puji orang yang bagi makan ni, innama nut'imukum liwajhillah. Hanya saja mereka bagi makan itu kerana mencari redha Allah. Tuan-tuan, bukannya maknanya mereka kata datang jumpa orang tu, dia bagi makan, saya bagi makan ni kerana Allah. Tak, tuan. Ini adalah pujian Allah kepada orang yang bagi makan, yang mana Allah tahu hatinya, kata Imam Mujahid, mana mereka bagi makan itu kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana Allah berikan dia rezeki lebih, Allah berikan dia kenikmatan dalam berupa kelebihan dalam keuangan dan juga kelebihan dalam harta, maka dia berikan sedikit kepada orang lain, berikan makan kepada orang lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka berikan makan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan detailnya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Yang mana mereka tidak mengharapkan daripada orang yang diberikan makan jaza, pembalasan, wala syukura, dan tidak mengharapkan terima kasih. Mereka bagi makan, orang tu tidak mengharapkan balasan daripada orang yang diberi makan, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini tu tinggi, tuan. Kan, kita kalau tak cakap terima kasih, rasa tak puas hati. Tapi Allah ceritakan orang-orang yang mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berikan makan dalam keadaan tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan kepada pujian daripada orang-orang yang diberi makan. Iaitu mereka kerana ikhlasnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerana sucinya hati mereka. Kerana ikhlasnya mereka kepada Allah dan juga sucinya hati mereka, sehingga dikatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tuan-tuan,
Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan ini adalah juga perkataan orang-orang yang memberikan makan. Jadi dua pendapat. Tapi pendapat Imam Mujahid mengatakan ini adalah penzahiran daripada Allah sebagai pujian orang-orang yang bagi makan, yang mana dalam hati mereka tidak mengharapkan pun balasan daripada orang yang diberi makan, dan juga tidak mengharapkan pujian. Tuan-tuan. Ni orang-orang yang berikan makan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami melakukan demikian kerana apa? Kerana hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Kita boleh try lah tuan-tuan. Boleh try tuan-tuan. Kita belikan makanan, kemudian kita bawa ke rumah-rumah anak yatim, makanan yang sedap-sedap, kemudian kita tengok mereka makan, tuan-tuan. Kita tengok mereka makan dalam keadaan lahap, dalam keadaan mereka bersungguh-sungguh, dalam keadaan mereka seronok, maka itu pun sudah menggembirakan kita, tuan-tuan. Kegembiraan itu pula sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagi makan yang tingginya adalah tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tuan. Ini adalah yang Allah jelaskan kepada kita semua. Tapi kalau berikan makan mengharapkan mengharapkan ada kepentingan, tu lain tuan-tuan. Maka mereka akan dapat dekat dunia. Kan? Orang bagi makan ada kepentingan, dapat juga Allah akan bagi, tapi di dunia sahaja. Di akhirat tak ada. Kan? Contohnya bagi makan kerana nakkan undi, dapat juga. Kan? Mereka bagi makan kerana nakkan pujian, dapat pujian. Oh, orang tu dermawan. Mereka bagi makan kerana nak dikatakan orang yang baik, dapat. Tapi ke akhirat tak ada. Tuan. Jadi mereka dapat apa yang mereka nakkan di dunia, tapi mereka terhalang daripada kebaikan di akhirat. Tuan-tuan. Yang mana kita sendiri nakkan kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kita bagi pun bukan sebabkan kita ni bukankan sebab kita, tapi Allah mudahkan rezeki kita. Allah murahkan rezeki kita. Sebabkan Allah murahkan rezeki kita sampai kita boleh share dengan orang lain. Kalau Allah sempitkan rezeki kita, tak boleh kita nak share dengan orang lain. Kan? Allah susahkan kita cari rezeki, tak boleh share kita dengan orang lain. Jadi Allah dah tentukan kita dalam kebaikan, Allah tentukan kita dalam kenikmatan, maka kita kongsi dengan orang lain. Maka kita melihat bahawasanya besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berikan hidayah kepada kita untuk berkongsi dengan orang lain. Allah cabut daripada hati kita dari sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia. Tuan-tuan. Kalau dah cinta dunia tuan-tuan, jangankan nak share tuan-tuan. Kan? Jangankan nak share. Kadang-kadang bayar zakat pun tak nak. Kan? Kalau dah cintakan dunia. Ini adalah bakhil yang celaka. Orang yang bakhil yang celaka, kan? Cinta dunia sehingga mengabaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kalau ketika ditimpa musibah ni, kan, saya ada kita kata bukanlah semua tuan, bukan semua, tapi ini sebagai muhasabah. Kadang-kadang musibah ini sebagai satu bentuk muhasabah. Kan? Mang, dia ada seorang sahabat tanya, "Mang, abang macam mana bang ketika banjir ni? Habis tak semua? Habis. 2-3 biji kereta habis. Motor habis." Tanya apa? Tak tahu berapa kerugian ni. Saya tanya, kita bukan nak kata, abang pernah tak merenung? Duduk lepas subuh ke apa? Pernah juga merenung Ustaz, duduk merenung kan. Habis tu apa abang dapat? Apa yang abang dapat? Dia kata, saya rasa mungkin ni sebab saya tak bayar zakat Ustaz. Maksudnya ada kasih sayang Allah SWT untuk menyedarkan dia. Dan dalam keadaan tu pun dia masih lagi ingat tentang kewajipan dia. Dulu saya masa kerja bayar Ustaz, sebab setiap bulan potong gaji kan. Bulan potong gaji. Bila dah pencen ni, pencen dapat duit tuan-tuan. Kan, gratuity, ganjaran kan. Dan dia laburkan duit tersebut, dia tak terlupa nak melakukan. Jadi ingat balik.
Jadi dengan demikian dia boleh melaksanakan balik kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak adalah dia kembali kepada Allah dalam keadaan meninggalkan kewajipan, iaitu dosa besar. Itu bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tak diberikan hidayah, tuan-tuan, macam banjir tahun ni dekat taman saya tu, semuanya pusat pemindahan adalah di Masjid Alam Impian. Malangnya dah terpaksa pergi masjid pun tak sembahyang lagi. Tuan, itu malang tu, tuan-tuan. Dah dipaksa pergi masjid. Terpaksa pindah ke masjid. Sebelum ni tak pernah pergi masjid. Tuan-tuan kan? Tak sempat pergi orang kata tak sempat pergi masjid, sibuk. Dah kena pindah ke masjid pun. Tuan-tuan. Tak sembahyang juga, tuan-tuan. Dipaksa dengar ceramah pun tak dengar juga. Ni masalah, tuan. Nauzubillah, tuan. Kalau dulu pemindahan sekolah, sekarang sekolah pun banjir. Jadi pindah ke masjid, tuan. Tu kata kehendak Allah Subhanahu wa taala, tuan. Jadi kita jangan menghukum, kita membantu apa yang kita boleh. Kalau kita rasa boleh bantu dengan makanan, kita bantu makanan. Kalau kita rasa bantu dengan kewangan, kita bantu kewangan, tuan. Kan bayangkan jiran saya sampai 7 biji kereta, tuan. Tuan, dia kata, "Ustaz, saya tak sentuh lagi kereta. Saya nak sentuh rumah dulu." Kan. 7 biji kereta, tuan. Allahumma salli ala si Muhammad, kan. Jadi kita bagi makan tanpa kita usahakan. Nak dapatkan sehingga tidak mengharapkan balasan ni, kena berlatih lah, tuan-tuan. Kena berlatih. Mula-mula kalau kita bagi makan ke satu tempat, orang tak cakap terima kasih, tu rasa macam dia orang ni tak beradab betul lah. Aku dah bagi makan. Mula-mula macam tu. Tapi lepas dah biasa nanti, dia akan macam air berlalu. Tak kisahlah, tuan-tuan. Sebab tu kita kena berlatih, tuan-tuan. Berlatih. Dan kebaikan yang kita buat, contohnya kita buat kebaikan, diperhatikan oleh anak-anak kita, diperhatikan oleh cucu kita, maka mereka akan melihat, tuan-tuan. Dan ini akan membekas dalam hati mereka. Contohnya kita boleh buat, mungkin tak boleh buat sebulan sekali, kita buat ketika setahun sekali, daripada menyambut kelahiran, kita jemput beberapa orang anak yatim, orang miskin, untuk menikmati makanan yang sedap-sedap tu, kan. Saudara-saudara kita semua dah biasa makan, tuan-tuan. Yang tak biasa makan ni kita jemput, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi kita buat, maka kita akan dapat menzahirkan kebaikan. Di samping itu kita menunjukkan contoh, tuan-tuan. Kemudian dikatakan kenapa mereka melakukan demikian? Kenapa mereka berikan makan? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Mereka bagi makan, tuan-tuan. Kenapa? Kerana sesungguhnya kami takut daripada Tuhan kami pada hari yang membuat orang bermuram, yang penuh dengan kesulitan. Mereka bagi makan kepada orang-orang yang susah, orang-orang miskin, anak yatim, dan juga orang yang ditawan, adalah kerana mereka takut daripada Tuhan mereka, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bila pada hari mana yang membuatkan orang bermuram dan juga kesulitan, iaitu pada hari kiamat, tuan-tuan. Pada hari kiamat ni, tuan-tuan, Allah zahirkan segala kesalahan-kesalahan kita. Pada ketika itu, maka kita akan teringat semua kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita merasa takut, sehingga kita merasa risau, kita merasa bimbang, tuan-tuan. Sebab tu kata Imam Ghazali, kita sebagai hamba mesti ada 4 perkara. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kena memiliki 4 perkara. Yang pertama, kita kena ada ilmu. Ilmu macam mana nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita memiliki ilmu, kita kena ada amal. Kita ada amal, beramal untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
Kenapa tujuan kita kat dunia ni pun untuk beramal. Kan, beramal. Kemudian yang ketiga, dalam kita beramal, kita kena pastikan, usahakan untuk ikhlas. Kan, kita beramal, pastikan kita usahakan untuk ikhlas. Kenapa? Hanya amal yang ikhlas saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita kena ada perasaan takut. Kerana risau. Bimbang. Bimbang amalan kita tak diterima. Bimbang kalau contohnya inilah hari terakhir kita. Bimbang kalau sekiranya kita tak sempat untuk beramal. Bimbang, kan. Macam contohnya Allah mensematkan ketika berlaku banjir tersebut kan, mereka semua merasa air takkan naik. Air takkan naik. Saya dah lari dulu tuan kan. Saya rumah dah lari dululah, pergi balik kampung dulu kan. Dah balik kampung dulu. Selamatkan kereta, selamatkan motor, lepas tu dokumen letak atas dulu kan. Sebab hujan tak berhenti-henti kan. Kita dah selamatkan dulu. Selamat, alhamdulillah. Kemudian mereka rasa macam tak ada apa. Tiba-tiba satu taman tenggelam. Taman tenggelam tuan. Kereta semua, beratus kereta yang tidak dapat diselamatkan tuan. Sebab apa? Sebab mereka merasakan tidak akan berlaku musibah yang besar. Itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Adakah ahli qaryah ataupun penduduk satu kampung berasa aman akan datang azab daripada kami, akan datang ujian daripada kami pada waktu malam ketika mereka sedang tidur. Tuan. Dan kawan saya tanya, bila pindah ke PPS? Saya pindah pukul 4 pagi Ustaz. Sebab apa? Masa tu rumah 2 tingkat, bertingkat tak kena atas. Dia kata lilin tinggal 3. Daripada 10 tinggal 3. Api dah padam, tinggal 3. Jadi terpaksa pindah. Kan, makanan tak ada. Kemudian bateri pun, handphone nak mati. Ni handphone ni pun kalau tak ada terputus hubungan, payah juga tuan. Kan. Terputus hubungan payah. Lepas tu kita tengok kalau kita pergi Seri Muda kan, mereka memang sampai terpaksa panggil dah. Nak minta bantuan pindah ke tempat pemindahan, terpaksa panggil, tolong kan. Tolong. Sebab apa? Handphone dah mati dah. Handphone dah padam. Dan kemudian hubungan dah terputus. Tuan. Kita punya takutnya, punya risaunya orang yang terputus hubungan ni dengan manusia, tak ada orang nak tolong datang, tak ada orang nak hantar makanan, tak ada orang nak hantar air, tuan. Bayangkan air selama 4 hari, tuan. Semua dah tak ada. Kita punya takut, punya risau, tuan. Sedangkan setiap hari Allah panggil kita untuk menghubungkan diri dengan Allah SWT, buat tak tahu selama ni. Kan? Maknanya kita punya terputus hubungan. Akhirnya Allah bagi tahu macam inilah hubungan kalau diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat kita lagilah memerlukan kepada hubungan, iaitu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah dan juga hubungan kita dengan manusia. Tuan-tuan, ini pun pentingnya. Kita perlukan connection tu. Tuan-tuan. Jadi kat dunia ni kita jaga hubungan kita dengan Allah, kemudian kita banyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW, kemudian kita jaga hubungan dengan manusia, insya-Allah kita akan dapat syafaat. Tuan-tuan, kita bayangkan tuan-tuan ketika itu tak ada orang tolong dah. Sebab apa? Nak bomba dengan askar nak tolong pun payah. Sebab bawah semua kereta. Nak naik bot, kita kata naik bot senang. Rupanya bawah semua kereta. Dia punya enjin tu, enjin bot tu kena kat kereta. Punya payah nak pergi ke selamatkan orang. Dan pula bukan 1, 2, 3 orang. Yang flat yang tinggi tu tuan, nak kena selamatkan banyak tu tuan. Kan kalau kita kemudian selepas itu kita lihat di pinggir jalan, di tepi jalan, semua harta-harta yang dikumpulkan selama ni dibuang. Semua harta yang dikumpulkan dibuang. Tuan. Selama ni kereta kita bayar 1,000 sebulan, 1,200 tak dihiraukan. Tuan. Kan. Sementara. Tuan. Semua dibuang. Sehingga kan penuh dengan sampah-sampah. Hanya sebabkan air banjir tuan. Ini belum lagi musibah yang besar tuan. Jadi kita ambil muhasabah tuan kan. Jadi kita ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan banyak berdoa. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita wajib redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wajib redha dan sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum natratan wa surah. Maka bila mereka rasa takut dekat dunia ni dengan persiapan-persiapan untuk akhirat, maka Allah akan menyelamatkan mereka daripada kesengsaraan. Kan kesengsaraan hari tersebut. Dekat dunia mereka dah buat persiapan, mereka dah melakukan amal, mereka dah melakukan kebaikan-kebaikan, maka nanti di akhirat Allah selamatkan mereka daripada keburukan hari tersebut. Dan akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Walaqahum natratau wa surura. Kan akhirnya menjadikan mereka, wajah mereka berseri-seri. Dan juga dengan perasaan gembira. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi wajah mereka berseri-seri dan juga mereka dalam keadaan kegembiraan, keseronokan. Kata para ulama, wasurura ini adalah perkataan nakirah untuk menunjukkan ta'zim, mengagungkan, membesarkan orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, yang mana Allah agungkan mereka dengan kejernihan muka dan kegembiraan. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, dunia ni adalah tempat kita beramal. Apa saja amalan yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi amal akhirat. Walaupun berbentuk dunia. Dan Allahumma shalli alaihi. Sebab tu kita lihatkanlah apa saja yang kita buatkan untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bagi demikian? Kerana wajazahum bima sabaru, dan Allah balas kepada mereka dengan sebab kesabaran mereka. Tuan-tuan, nak buat baik ni perlukan kesabaran. Nak buat baik perlukan kesabaran, tuan-tuan. Kita nak tolong orang banjir, kita nak tolong orang lain, perlukan kesabaran. Tuan-tuan, nak belanja orang makan, perlukan kesabaran, tuan-tuan. Jadi Allah kata wajazahum bima sabaru, dan Allah balas mereka dengan apa yang mereka sabar. Atas sebab kesabaran mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu berupa syurga dan juga pakaian daripada sutera, kan, berupa syurga dan juga pakaian daripada sutera, kan. Kenapa dikatakan sutera ni, tuan-tuan? Kenapa antara kenikmatan yang disukai oleh orang-orang Arab ketika itu adalah pakaian daripada sutera. Pakaian yang cantik, yang indah, tuan. Jadi kita ni bagaimana firman Allah SWT, salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Tuan-tuan, sebab tu dalam Al-Quran antara sifat yang paling banyak Allah ulang-ulang adalah sifat sabar. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya kita bersabar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kehidupan ni pun adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kita bersabar dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar untuk melakukan kebaikan dalam keadaan kepayahan, tuan. Maka akhirnya Allah kurniakan kita nikmat syurga dan juga pakaian daripada sutera, tuan. Maksudnya maksudnya sutera itu, tapi menunjukkan tentang pakaian yang disukai dan juga pakaian yang sempurna, tuan-tuan. Ini sama-sama kita fikir-fikirkan, tuan-tuan. Adakah kita termasuk orang yang sabar dalam melakukan kebaikan sehingga akhirnya kita mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan jelaskan dalam ayat yang lain, akan dijelaskan bagaimanakah keadaan manusia di syurga. Tadi diceritakan tentang ciri-ciri orang yang abrar. Selepas ini kita akan diceritakan pula bagaimana keadaan manusia di syurga. Kan, dah cerita tentang ciri-ciri orang yang pertama tadi apa? Cirinya adalah menyempurnakan nazar. Kalau dia bernazar, dia tunaikan. Kemudian dia takut dengan hari akhirat. Kemudian yang ketiga, mereka memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim dan juga orang yang ditawan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka takut kepada hari yang mana hari akhirat. Mereka takut kepada hari akhirat dan mereka akhirnya akan dibalas dengan syurga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tuan-tuan dan sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini memberikan satu suntikan motivasi dan semangat kepada kita untuk terus melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna bil Qur'an washrah sadrana bil Qur'an. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ويسر أمورنا بكرامة القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Umpamaan yang baik itu daripada Allah SWT, kekurangan daripada saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat untuk saya dan untuk kita semua. Kita akhiri tasbih kafarah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina saliyati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.